أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati seluruh kepimpinan Surau An-Nur Fasa 3 di Seremban Negeri Sembilan, seterusnya muslimin dan muslimat, pencinta-pencinta ilmu, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya mulakan dengan lafaz wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang hadir pada malam ini. Malam ini malam yang ke-10 daripada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ini sedikit sebanyak kita akan membicarakan tugas dan fungsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tidak mahu masyarakat kita hanya mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sudut yang terlalu kecil, hanya mengenali Rasulullah pada perkara-perkara tertentu sahaja, tidak dalam bentuk yang sempurna yang menjadi tugas sebenar kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mulakan perbahasan pada malam ini
dengan membacakan untuk muslimin dan muslimat ayat 129 Suratul Baqarah, yang merupakan suatu doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab itulah kita tidak boleh memisahkan Nabi Ibrahim alaihi salam apabila kita membicarakan Maulidir Rasul. Apabila kita membicarakan kelahiran Rasulullah, kita tidak boleh melupakan Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran ketika Ibrahim dan Ismail alaihimassalam selesai meninggikan bangunan Kaabah. Baca sebelum dia 127 Al-Baqarah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Allah kata, ingatlah akan peristiwa ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan bangunan Kaabah. Tugas Nabi Ibrahim alaihi salam adalah mengangkat, bagi tinggi Kaabah. Ingat, foundation, tapak sudah ada. Tapak Kaabah sudah ada lama dah, sejak zaman Adam alaihi salam. Maka tugas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail seperti yang Allah sebut pada ayat 127 Al-Baqarah itu, Allah sebut dengan yarfa'. Kalimah rafa'ah. Rafa'ah makna bagi tinggi. Rafa'as sama'. Langit tu tinggi. Allah sebut yarfa'. Ibrahim dan Ismail meninggikan bangunan Kaabah. Daripada tapak dia susun. Itu yang kita sebut sebagai Jabal Kaabah. Kalau tuan-tuan muslimin muslimat pergi ke Makkah, saya kalau bawa jemaah haji dan umrah, kita ada satu program kita panggil jalan-jalan tambah iman. Kita pusing sekitar Masjidil Haram. Dan antara tempat yang kita berhenti tunjuk pada jamaah ialah sebuah bukit di kawasan Syamiyah di Masjidil Haram yang kita namakan dengan Jabal Kaabah. Masih ada sampai hari. Daripada Jabal Kaabah, batu-batu inilah, daripada bukit inilah Nabi Ibrahim ambil bersama Nabi Ismail dan susun. Susun batu-batu tu bagi tinggi Kaabah. Tu Allah sebut dalam Al-Quran. Baik, panjanglah cerita tu. Panjanglah cerita tu. Saya nak ambil poin doa Nabi Ibrahim. Apabila dia selesai bersama anaknya Ismail alaihi salam meninggikan bangunan Kaabah, maka Nabi Ibrahim berdoa. Ini dia doa dia. Allahu Akbar. Allah berfirman 129 Al-Baqarah, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum
yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Itulah doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kita sembang saja Maulidir Rasul, kita sembang sahaja kelahiran Rasulullah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, jangan lupa doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat 129 Al-Baqarah. Mafhumnya, wahai Tuhan kami, wab'ath fihim rasulam minhum, bangkitkanlah di kalangan mereka itu rasulan, disebut dengan lafaz mufrad, rasulan, seorang rasul. Kalau rusul, barulah jamak rasul-rasul. Maka Nabi Ibrahim kata, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum. Wahai Tuhan kami, wab'ath, ba'ath makna bangkitkanlah atau utuskanlah, minhum dari kalangan mereka, seorang rasul, rasulam minhum, di kalangan bangsa Arab itu sendiri. Bangkitkanlah ya Allah seorang rasul di kalangan mereka yang akan membacakan ayat-ayat sampailah habis ayat itu. 129 Al-Baqarah. Poin pertama kita nak sebut malam ialah, itulah yang Nabi pernah sebut dalam hadis. Mafhum. Nabi kata, aku dilahirkan, aku dikeluarkan ke dunia oleh Allah kerana doa bapakku Ibrahim alaihi salam. Hadis sahih. Nabi sebut, berkat doa bapa aku Ibrahim alaihi salam, maka Allah lahirkan aku dengan izin Allah. Itu yang pertama. Ingat yang tu, doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab itu kita tahiyat akhir, kita dituntut membaca selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah. Selawat atas Rasulullah dalam tahiyat akhir adalah rukun solat. Selawat atas Rasulullah dalam tahiyat awal adalah sunat. So apa jadi? Memadai sahaja kalau kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian kita bagi salam, cukup dah sah salat kita. Tapi dalam mazhab Asy-Syafi'i, walaupun sunat, selawat Ibrahimiyah hanyalah sunat sahaja, tetapi dituntut kita membaca dengan menyambungnya. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampailah innaka hamidum majid. Dalam mazhab Asy-Syafi'i hanyalah sunat. Dalam mazhab Hanafi wajib, rukun. Salawat Ibrahimiyah dalam mazhab Hanafi jadi rukun. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i adalah sunat sahaja. Baik. Sebab itu dikembarkan selawat atas Nabi, selawat pula pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa? Kerana doa dia. Doa Nabi Ibrahim tu biiznillah, lahir dan bangkitlah insan kamil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah, bila kita belajar dalam bab haji,
Saya mengajar jemaah haji di Kedah, pengkursus haji di Kedah. Antara yang kita ajar pada jemaah ialah kenapa kita dituntut solat di maqam Ibrahim. Ada ayat tu. Ayat berapa tu? 125 Al-Baqarah. Allah kata wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan kamu ambillah maqam Ibrahim itu menjadi tempat solat. Kenapa? Especially lepas kita tawaf sunat, lepas kita tawaf dituntut kita solat sunat tawaf berdekatan maqam Ibrahim yang ada depan pintu Kaabah tu, yang ada batu tu, itu maqam Ibrahim. Dalam tu ada batu, ada kesan tapak kaki Nabi Ibrahim. Batu itulah Nabi Ibrahim pijak ketika dia membangunkan Kaabah. So melekat tapak kaki dia di situ. Itu yang dipanggil maqam, tempat berdiri, qiyam, qama, maqam Ibrahim, bukan kubur. Melayu ni makam, kubur, maqam, tempat berdiri, qama, qiyam, tempat Nabi Ibrahim berdiri. Maka kita dituntut solat sunat tawaf di situ. Kenapa? Dalam falsafah haji disebut itulah tanda mengenang jasa. Solat di maqam Ibrahim tu tanda mengenang jasa, iaitu mengenang jasa Allah, jasa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Di antaranya ialah doanya yang disebut Allah ayat 129 Suratul Baqarah. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, apa yang Rasulullah bawa kepada kita? Ini paling besar sekali. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi tidak mengizinkan kita membahaskan perkara remeh-temeh tentang kelahiran Rasulullah. Tak payah sembanglah benda kecil-kecil, remeh-remeh. Contoh, tercari-cari, membuang masa. Dengan begitu banyak sekali masa terbuang hanya mencari siapakah bidan Siti Aminah. Tak payahlah. Kelang kabut buka kitab, cari sampai dapat bidan Siti Aminah. Waktu Nabi dilahirkan oleh Allah biiznillah ke dunia. Daripada perut Siti Aminah, perempuan pilihan Allah yang haibat ini, yang mengandungkan insan kamil ini. Siapa bidan dia? Tak payahlah kelang kabut, bergaduh, buang masa. Qaradawi kata itu tidak penting. Walaupun ulama membahaskan bahawa seorang perempuan nama dia Asy-Syifa. Siapa dia Asy-Syifa? Siapa dia Syifa ini? Adalah ibu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dialah bidan kepada ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak payah buang-buang masa yang banyak tentang persoalan remeh-temeh. Kita mesti pergi kepada poin yang besar. Allah utus Nabi ni untuk apa? Kena faham tu. Kena pecah perbahasan dia kepada tajuk-tajuk yang kecil. Antaranya, kita mesti faham bahawa setiap Rasul yang Allah utus, selain daripada kalangan kaum mereka sendiri, Allah akan lantik para Rasul di kalangan bangsa yang bertamadun, di kalangan bangsa yang empunya tamadun duniawi, kemajuan, di kalangan bangsa yang mudah kita sebut orang bandar. Perhati tengok.
Kalau kita baca Suratun Naml, kita jumpa ayat wa kana fil madinati tis'ati rahti. Di bandar tempat Nabi Soleh tinggal, Allah cerita ada 9 penjahat, 9 jahanam duduk di bandar. Wa kana fil madinah. Ayat ni dalam An-Naml, kisah Nabi Soleh. Allah sebut dengan Madinah. Madinah apa? Bandar. Kota Makkah tu, kota metropolitan. Orang-orang Makkah, bangsa yang bertamadun. Mereka cerdik, mereka bijak. Tidak tak turunlah surah nama Quraisy. Ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Allah Ta'ala cerita, puak-puak Quraisy ni, mereka mengadakan rihlah, perjalanan pada musim sejuk syita dan saifi musim panas. Syita musim sejuk winter, saifi summer musim panas. Mereka akan mengadakan rihlah, mengadakan satu bentuk perjalanan perniagaan. Di musim panas, mereka akan bergerak ke bumi Syams, iaitulah di Jordan, di Baitul Maqdis, di Suria. Mereka akan berada di sana untuk berniaga. Ketika musim syita, musim sejuk, mereka akan bergerak ke selatan, iaitulah di negara Yaman. Berniaga 6 bulan ikut musim. Berniaga bukan jual kuih akok tepi jalan. Berniaga bukan jual apa balik di pasar malam. Berniaganya import ekspor. Berniaganya besar. Sudah tentulah Abu Jahal dan kepimpinan Quraisy dan orang-orang bandar Makkah ini, kota metropolitan ini, mereka sudah tentu menguasai mathematics, menguasai ilmu mengira. Sebab berlaku jual beli. Kalau tak reti kira nak berjual berniaga macam mana? Apa maknanya? Mereka orang bandar, bangsa yang bertamadun. Daripada sinilah Allah angkat ada seorang Rasul. Kenapa? Sebab orang bandar ni kadang-kadang dia terlebih cerdik. Tu masalah dia. Beza dengan orang kampung. Kan? Bandar ni kita kata pusat lah. Pembangunan, kemodenan ni bandar lah. So kadang-kadang dia terlebih cerdik. Dia rasa dia hebat daripada Allah dan Rasul. Dia mulalah nak melawan. Dia mulalah nak bawa ajaran tak apa-apa. Dia mulalah mengajak manusia supaya jauhkan diri dari agama yang mulia. Ini kebanyakannya berlaku begitu. Taklah semua. Tapi kita sebut, bila manusia dia mula maju, kadang-kadang dia mula nak lupa diri. Maka sebab itu tuan-tuan pegang yang tu dulu. Rasul, majoritinya daripada orang bandar. Orang yang bertamadun. Masyarakat yang reti bermuamalah. Dan mereka kadang-kadang over the board. Kadang-kadang mereka terlajak. Dan akhirnya mereka melawan agama Allah. Maka Rasul dikirim di kalangan mereka. Sebab itu Allah sebut Rasulam minhum. Rasul dari kalangan mereka. Orang di situ juga. Nabi orang Quraisy, bangsa Quraisy, Bani Hashim orang Makkah. Tak ada ambil orang luar, tak ada. Nabi Soleh orang kampung tu lah. Nabi Hud orang situ lah. Tak ada ambil orang luar. Sebab mereka bangsa yang bertamadun. Tengok puak Soleh. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Puak-puak Samud yang Nabi Soleh datang diutus. Puak-puak Samud tamadun dia, kata Allah. Wa tanhituna minal jibal. Mereka boleh mengukir gunung-gunung batu. Allahu Akbar. Ini orang bertamadun. Tuan-tuan pergi ke Madain Soleh di Al-Hijr, di utara Madinah. Tuan-tuan muslimat
boleh ziarah apa yang kita sebut sebagai kampung Nabi Soleh. Tempat Nabi Soleh hidup. Lalu Allah beritahu, puak-puak Samud ni, watanhituna minal jibal, mereka pandai mengukir gunung-gunung batu. Buat apa? Buyutan, dijadikan rumah-rumah kediaman. Rumah mereka, gunung batu tu mereka tebuk buat rumah. Bayanglah alat apa yang mereka pakai. Chisel jenis apa? Kren nak angkat, semua tu tak terbayang dengan akal kita. Tapi itulah yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Bagaimana puak Samud mengukir gunung-gunung batu. Tamadun ke tu? Ya. Tapi melampaui batas, akhirnya Nabi Soleh datang. Puak Ad, tamadun tak? Ya. Apa Allah kata? Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathu. Antara kehebatan kaum Ad, mereka boleh membina monumen, membina tugu-tugu yang besar di atas-atas bukit, dan mereka boleh bina bangunan-bangunan pencakar langit yang tiang-tiang dia sebesar beberapa pemeluk. Itu tamadun Ad. Mereka langgar. Mereka dah hebat, dah maju. Sombong. Akhirnya angkuh. Maka datang Rasul namanya Hud alaihi salam. Begitu Allah susun. Termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan daripada kaum yang bertamadun, orang-orang bandar, iaitulah kota Makkah yang menjadi pusat perniagaan yang hebat, import dan ekspor. Kalau tidak, Abrahah tak cemburu. Kalau tidak, Abrahah takkan nak serang Makkah, nak runtuhkan Kaabah, kerana dia cemburu melihat kemajuan ekonomi kota Makkah. Orang datang berniaga, barter, pertukaran dan sebagainya, menyebabkan Makkah menjadi bandar yang cukup hebat. Dalam keadaan Abrahah cemburu, dan berlakulah peristiwa Ashabul Fil, tentera-tentera bergajah itu. Muslimin dan muslimat sekalian, persoalannya, Nabi ni bawa apa? Kalau saya nak cerita dalam waktu sejam, Allahu Akbar tuan-tuan. Kena buat seminar kita baru boleh. Akhlak-akhlak Nabi ni, kalau kita nak bahas satu persatu, tak masuk lagi mukjizat dia. Nabi SAW dalam buku yang dikarang oleh Dr. Murad, seorang pensyarah Universiti Al-Azhar Mesir, buku yang berjudul 1000 Mukjizat Rasulullah. Tuan-tuan, Rasulullah ada 1000 mukjizat. Kita duk faham mukjizat Nabi Quran atau bulan terbelah dua itu aja. Sedangkan Rasulullah mempunyai 1000 mukjizat. Tak terbahas kita. Tak sembang lagi akhlak dia. Tak sembang lagi hadis-hadis tentang kebaikan Nabi. Allahu Akbar. Tak mampu saya nak hurai dengan masa yang ringkas ini. Saya nak sebut apa? Saya nak baca sepotong ayat. Daripada sini saya nak ekstrak keluar, nak istimbat hukum. Inilah di antara asas yang paling penting ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang saya maksudkan ialah ayat 110 surah Al-Kahfi. Mudah bicara, ayat yang terakhir dalam surah Al-Kahfi. Ayat last kan. Suratul Kahfi. Apa kata Allah? Qul. Saya nak ekstrak hukum daripada sini. Qul innama ana basyarum mithlukum. Tengok.
Tuan muslimin muslimat, tengok mula-mula Allah sebut, katakan olehmu wahai Muhammad, innama, hanya senya, ana basyarum mithlukum. Beritahu manusia wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini basyarum mithlukum. Aku ini manusia seperti kamu. Allahu Akbar. Nabi ni tuan-tuan muslimin muslimat, manusia serupa kita. Cuma dalam kaedah bahasa Arab, kalau tuan-tuan muslimin muslimat buka Al-Quran, kita akan jumpa istilah-istilah yang sebenarnya berbeza di sudut definasi dan pengertian. Walaupun sekali orang taksir dengan manusia. Dalam Quran ada 4. Pertama, khalifah. Kedua, an-nas. Ketiga, al-insan. Keempat, bashar. Tuan-tuan, buka Al-Quran, hadamkan Al-Quran, kita jumpa 4 istilah. Orang kita, Melayu kita begitulah. Bila sebut bashar, khalifah, insan, al-insan dan juga an-nas, selalu kita akan sebut dengan manusia. Betul. Tetapi definisi each one adalah different. Berbeza. Dan saya nak point pada bashar aja. Pada ayat 110 Al-Kahfi, Allah Ta'ala suruh Nabi beritahu manusia, innama ana basyarum mithlukum. Beritahu mereka wahai Muhammad, bahawa aku ni manusia serupa kamu. Baik. Tuan tengok ya. Mula-mula sekali, Nabi ni dia bashar. Apa makna bashar? Tadi saya sebut dah. Berbeza dia punya makna. Bashar ni mudah beginilah. Biologi kemanusiaan. Bila sebut bashar, manusia, makna dia apa? Biologi kemanusiaan. Iaitu, Nabi sebagai manusia, Nabi makan, Nabi minum, Nabi ketawa, Nabi sedih, Nabi menangis, Nabi tidur, Nabi berkahwin, Nabi beranak pinak, Nabi ada cucu. Itu kita panggil bashar. Allahu Akbar. Ana bashar, Nabi kata. Aku ni manusia serupa kamu. Itu yang bila kita belajar Syama'il, yang dikupas oleh Imam At-Tirmizi. Itu yang kita belajar bentuk tubuh Nabi. Itu yang kita belajar dalam hadis. Kerja Nabi, Nabi jahit sandalnya sendiri, Nabi jahit bajunya sendiri, Nabi membantu orang rumahnya di dapur, Nabi berjalan yamshuna fil aswaq. Allah Allah. Dalam surah Al-Furqan, Allah beritahu Nabi aku Muhammad tu yamshina fil aswaq. Dia berjalan pergi pasar. Nabi berjalan pergi pasar. Kenapa? Sebab Nabi pergi market. Orang Kedah panggil market lah. Saya asal gomak piduk Kedah lama dah, terikut dengan orang Kedah. Bila sebut yamshi fil aswaq, Nabi Muhammad berjalan pergi market. Apa makna? Nabi pergi market, pergi pasar cari apa? Cari bawang, cari kentang. Takkan nak cari screwdriver dengan alat-alat lain, minyak hitam ke apa? Itu workshop. Nabi pergi market, pergi pasar, yamshi nafil aswaq. Nabi berjalan ke pasar dengan Khadijah. Cari apa? Cari bahan nak masak. Kenapa? Sebab Nabi nak makan. Kenapa? Sebab Nabi bashar. Nabi manusia biasa. Dia nak makan. Maka nak makan, kena pergi market. Allah sebut dalam Quran, Nabi aku berjalan pergi pasar, beli barang basah, beli sayur, bawa balik rumah, masak. Kenapa? Sebab Nabi nak makan. Kenapa nak makan? Sebab dia bashar. Manusia biasa.
Nabi orang macam kita. Nabi bergurau dengan isteri dia. Nabi merajuk dengan Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Nabi terasa hati kerana bini-bini dia, kerana ummahatul mukminin. Baca surah At-Tahrim, baca surah Al-Ahzab. Tuan-tuan akan jumpa bagaimana kadang-kadang Nabi terasa hati. Terutama surah At-Tahrim. Nabi terasa hati kadang-kadang dengan sikap isteri-isteri dia. Ini rumah tangga. Kenapa? Sebab Nabi pun manusia. Dia alami benda tu. Rumah tangga kita ada tak bergoyang? Ada. Itu biasa. Kenapa? Manusia. Nabi menangis bila Ibrahim alaihi salam, anak dia Sayyidina Ibrahim, meninggal dunia. Daripada Maryah, ibu Maryah Al-Qibtiyah, orang Mesir. Meninggal Ibrahim umur 18 bulan. Nabi menangis tak? Menangis. Meninggal Khadijah, Nabi menangis. Kenapa? Sebab Nabi manusia. Allahu Akbar. Nabi bukan malaikat, Nabi manusia. Nabi lapar. Perasaan tu ada. Nabi ikat di perut dia 2 ketul batu. Menahan lapar dalam peristiwa Ahzab. Ketika Nabi menggali parit. Nabi lapar, makanan tak cukup. Ikat di perut dia 2 ketul batu. Kenapa? Itu kaedah untuk mengenyangkan. Tolak perut tu bagi dia kejap. Jadi tak berapa lapar. Kenapa lapar? Sebab Nabi bashar, Nabi manusia. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut, Qul, balik ayat 110 Al-Kahfi. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Katakan, aku ni manusia serupa kamu. Okey, sekarang tengok ayat tu sampai habis. Yuha ilayya. Di sinilah titik kita kena ikut Rasulullah. Di sinilah sebab paling kuat kita kena ikut Rasulullah. Kenapa? Pertama, yuha ilayya, aku diwahyukan. Nabi Jibril datang bawa wahyu, perintah Allah. Kita membaca wahyu, itu aja. Al-Quran. Nabi, dia diwahyukan. Maka bila dia diwahyukan, wajib kita ikut Rasulullah. Sebab wahyu daripada Allah, bukan pandai-pandai Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ayat awal surah An-Najmi, surah bintang. Kata Allah, dan dia, yakni Muhammad itu, tidaklah dia bercakap dengan nafsu dia, tetapi apa yang dia sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepada. Wajib kita ikut Nabi. Sebab Quran turun ke dia. Wahyu tu turun. Bila sebut wahyu, Quran lah. Wahyu tu turun ke dia 23 tahun, 13 Makkah, 10 Madinah. Wajib kita taat, patuh, sebab Nabi wahyu turun ke dia. 2, 3, sambung ayat. Apa dia asas akidah? Apa dia yang diwahyukan itu? Sambung ayat. Annama ilahukum ilahun wahid. Inilah asas kekuatan iman dan akidah. Apa dia? Inilah yang semua nabi-nabi, rasul-rasul bawa. Inilah dia. Zaman mana, bangsa mana, selagi namanya nabi, selagi namanya rasul, inilah yang dibawa oleh mereka. Apa dia? Ilahukum ilahun wahid. Adalah Tuhan kamu, yakni Allah itu, dia adalah wahid. Dia adalah satu. Dia wahdaniyah. Dia adalah esa. Esa pada zat, sifat, af'al. Tidak ada dua pada zat, sifat dan af'al Allah.
Allah yang satu. Inilah intipati ajaran para rasul. Tuan-tuan muslimin muslimat, Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Allah peringatkan dalam suratul Anbiya ayat 21 atau 22. Allah Ta'ala sebut, Lau kana fihima alihatun illallah. Kalaulah ada di langit dan di bumi Tuhan selain aku. Allah bagi tahu, kalaulah di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan. Tuhan bumi, Tuhan langit, Tuhan bumi. Allah kata, kalau adalah Tuhan selain aku, la fasadata. Nescaya hancurlah langit dan bumi. Nescaya hancurlah alam ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah bagi tahu dalam suratul Anbiya ayat 21 atau 22, Allah Ta'ala sebut, kalau ada Tuhan selain aku, la fasadata, hancur alam ni, hancur. Tuhan langit dengan kuasa dia, Tuhan bumi dengan kuasa dia, Tuhan laut dengan kuasa dia, Tuhan pokok kayu kayan dengan ego dia, semua pakat belagak, semua Tuhan. Allah kata, kalau ada Tuhan selain aku, hancur alam. Ini asas Rasulullah ajar. Tuhan Allah yang satu. Dalil bukti Allah tu esa, Allah tu satu, tidak berbilang pada zat, sifat, af'al. Dalilnya, tengoklah alam yang tersusun rapi ini. Allah. Ni malam ni. Malam yang kita tengok, yang kita sedang ada sekarang. Cuba tuan-tuan baca surah Al-Qasas. Tuan-tuan muslimin muslimat, tengok surah Al-Qasas ayat 71. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'u. Ni malam hang tengah ada ni. Tuan-tuan muslimin muslimat, tengok ayat 71 Al-Qasas. Allah kata, katakan wahai Muhammad, apakah pandanganmu atau bagaimanakah jadinya sekiranya aku Allah menjadikan untukmu malam itu sarmadan ila yaumil qiyamah, malam tu sampai kiamat. Allah tanya, apa macam kalau aku buat malam tu sampai kiamat? Allah tanya, man ilahun ghairullah, siapakah dia Tuhan selain daripada Allah? Allah tanya, siapa dia Tuhan selain daripada Allah yang akan mendatangkan cahaya untuk besok nak terbit matahari? Siapa? Allah. Allah Ta'ala ajar ke Nabi, bagi tahu manusia, wahai Muhammad, bahawa annama ilahukum ilahun wahid, bahawa Tuhan Allah itu adalah Allah, Tuhan yang esa, satu. Ini asas akidah. Yang kedua, ayat yang sama 110 Al-Kahf. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Asas kedua ajaran para rasul, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah mengkhabarkan tentang adanya pertemuan pada hari kiamat.
Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang nak jumpa Tuhan dia pada hari kiamat, dengan maksud bahasa mudah, Rasul-Rasul bawa satu ajaran bahawa selepas alam ini, dunia ni tamat, namanya akhirat. Mesti ada. Rasul-Rasul yang ajar. Tak ada seorang profesor dalam dunia yang boleh cerita alam barzah kecuali para rasul. Mana ada? Hebatlah doktor falsafah dia first class honor. Dia boleh cerita ke alam barzah. Profesor pakar itu pakai, dia boleh cerita ke alam barzah. Dah. Yang cerita alam barzah ialah para rasul. Nabi Muhammad. Allah Ta'ala sebut, siapa yang rasa teringin nak jumpa Tuhan aku, nak jumpa Tuhan, faman kana yarju liqa'a rabbih, nak jumpa Tuhan dia pada hari kiamat, dengan makna siap, kita kena standby, akan berlaku perjumpaan pada hari kiamat, dengan maksud kita akan lalui fasa-fasa ini. Pertama, mati. Nabi beritahu nak bab mati, bagi tahu. Buka mastika hadis. Kisah Nabi sakit, kisah Nabi menghadapi sakratul maut, dan kisah Nabi habis nyawa di dada Aisyah. Nabi habis nyawa di dada Aisyah sambil Nabi angkat jari ke atas. Nabi berkata, ila rafiqil a'la, lalu jatuhlah tangan Nabi dan habislah nyawa Nabi di dada Aisyah. Nabi menghadapi kematian. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ayat 30 surah Az-Zumar. Sesungguhnya engkau mati wahai Muhammad, dan mereka juga akan mati. Semua kita mati. Siapa cerita bab mati? Rasul. Bukan profesor mana? Rasul. Malaikatnya datang, bawa kain kafan daripada syurga. Kalau orang tu beriman nak mati, malaikat datang bawa hanut. Hanut adalah wangi-wangian daripada syurga. Hadis ni panjang dalam mastika hadis. Nabi cerita, bukan orang lain. Nabi, walau dia manusia biasa, tapi itulah Rasulullah yang wajib kita ikut. Maka kita tahu dah fasa dia mati. Lepas tu barzah. Tahu dah hidup di barzah. Mukawan nangkir akan datang. Seksa kubur, fitnah kubur. Na'udzubillahi min zalik. Semoga Allah selamatkan kita. Kemudian Nabi beritahu dah kebangkitan tanpa berkasut, bertelanjang tanpa pakaian. Sampai Aisyah tanya, tidakkah malu pada waktu itu? Nabi kata tak ada malu dah. Sebab suasana kiamat tu tak ada siapa nak malu dah. Tak ada nak pandang memandang dah, telanjang waktu tu. Kelang kabut dah fikir syurga neraka, syurga neraka. Nabi beritahu. Allahu Akbar. Sehinggalah sampai masuk syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Ini Rasul. Lalu Allah ajar. Patah balik ayat 110 Al-Kahfi. Allah kata, faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa di antara kamu yang nak jumpa Tuhan dia? Allah kata tolong buat dua benda. Makna jumpa dengan baik. Maknanya hisaban yasirah. Hisab kita mudah. Hisab yang mudah, tak teruk. Maka kata Allah, kamu buatlah dua perkara. Allah ajar kita nak selamat jumpa Allah, tolong buat dua benda. Al-awal, pertama, falya'mal amalan salihah. Beramal soleh. Tolong buat amal soleh. Tolong banyakkan amal soleh. Buatlah walau sekecil mana. Walau belas kasih pada seekor kucing sekalipun. Termasuklah amal soleh kita saham akhirat. Infak derma kita.
Seperti yang diiklankan oleh surah An-Nur fasa 3. Jangan lupa saham akhirat kita. Untuk kita bantu perjalanan surau dan sebagainya. Semua ini adalah amal-amal soleh. Falya'mal amalan salihah. Nak jumpa aku selamat di akhirat, tolong buat amal soleh. Yang kedua kata Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan kamu syirik dalam kita perform amal soleh. Allah kata jangan kamu mensyirikkan aku. Kalau dua ni kita boleh buat, amal soleh yang ikhlas, yang tidak ada syirik di dalamnya, insya-Allah kita selamat jumpa Allah pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus Allah untuk membimbing tangan manusia mengeluarkan liyukhrijahum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari zulumat kegelapan menuju cahaya yang terang. Dan alangkah bodohnya kita ketika kita berada teraba-raba dalam kesesatan. Kita gelap, tiba-tiba orang pegang tangan kita, pimpin kita keluar menuju cahaya. Tiba-tiba kita tempis tangan dia, kita tak mau terima pertolongan dia. Alangkah bodohnya kita. Muslimin dan muslimat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Ikutilah Rasulullah. Nabi seorang sahabat. Bagaimana Nabi bersahabat? Nabi seorang bapa. Bagaimana Nabi menjadi seorang ayah? Nabi datuk kepada cucu-cucu dia. Nabi suami kepada isteri-isteri. Nabi panglima perang. Nabi ahli ekonomi. Nabi ahli politik. Bagaimana Nabi mentadbir Madinah. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau kita nak sebut satu persatu, tidak cukup kertas dan pen mahu ditulis. Tidak cukup masa untuk kita menyatakan betapa insan yang haibat ini diutus Allah untuk menyempurnakan kehidupan kita sebagai satu kehidupan yang terarah dengan tujuan yang satu, yaitu mencapai keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah disebut di dalam hadis, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Nabi kata sesungguhnya aku dibangkitkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka berakhlaklah kita dengan akhlak yang baik. Akhlak sebagai suami, akhlak dalam rumah, akhlak nak ke tandas, akhlak di jalan raya, akhlak dalam masjid. Akhlak ni tuan-tuan, muslimin, muslimat, macam-macam kalau kita nak sembang. Allah, saya sebut dah tadi, tak mampu nak hurai, punya banyak. Apa yang penting muslimin dan muslimat, ialah kita mesti buat benda ni. Apa dia? Tolong perbanyakkan solawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong. Selawat atas Nabi ni paling tak ada sehari 100. Itu pun kecil lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 100 kali. Cukup. Lebih lagi, Alhamdulillah. Atau kata ulama, habis pemalas lah kita. Kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu pun cukup. Habis pemalas dah tu. Kalau tuan-tuan belajar Bahrul Mazi jilid 17 karangan Imam At-Tirmizi, bagaimana disebut ada satu bab kelebihan berselawat ke atas Rasulullah. Banyak.
Tak mampu saya nak hurai begitu panjang. Apa yang ingin saya sebut di hujung kuliah ini, muslimin dan muslimat, ialah walaupun Rasulullah itu bangsa Arab, kita ni bangsa Melayu, itu bukan menjadi perkara yang akan memisahkan kita dengan Rasulullah. Ingat, Rasulullah pernah bersabda mafhum, sesungguhnya orang yang paling hampir denganku pada hari kiamat ialah mereka yang paling banyak salawatnya ke atasku. Ingat, nak dekat dengan Nabi pada hari kiamat, tolong perbanyakkan selawat ke atas Rasulullah. InsyaAllah Allah akan letak kita dekat dengan Nabi pada hari kiamat kelak. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ulang balik. Salawat. Allah pun bersalawat. Allah tak buat ibadah lain. Dia zat. Tapi salawat Allah buat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allahu Akbar. 56 suratul Ahzab. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya Allah Ta'ala berselawat ke atas Nabi. Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Mari kita berselawat. Banyakkan selawat. Semoga Allah merahmati kita berkat selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahirkan cinta pada Nabi, kasih pada Nabi, dengan kita berusaha meniru perangai dan akhlak Nabi. Belajarlah kitab Syama'il. Belajarlah kitab-kitab yang menghuraikan sifat-sifat Nabi. Dan sudah tentulah, saya, tuan-tuan dan muslimat, tidak akan mampu nak ikut semua. Tetapi mana yang kita mampu kita buat, insya-Allah Allah akan memberkati kita. Sekadar itu dulu untuk malam ini. Sedikit perkongsian tentang Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati kita berkat kita membicarakan kehidupan Rasulullah, kekasihnya yang Allah paling sayang, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah merahmati kehidupan kita dan menjadikan hari kematian kita saat yang paling hebat dan indah di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negara kita Malaysia berkat dan rahmat dan bebas daripada COVID-19, dan kita boleh kembali kepada asal seperti sembahyang, rapat balik bahu dan sebagainya, insya-Allah. Berkat kita doa, istighfar dan bertaubat kepada Allah, saya yakin Allah akan menghulurkan pertolongannya. Sekadar itu dulu. Terima kasih saya di atas perhatian muslimin dan muslimat sekalian. Semoga Allah merahmati kita semua. Mohon maaf terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.